berputus asa. Diulang balik. Sebab apa? Sifat ini adalah antara sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia lambang kepada orang mukmin tidak kuat jiwa dan perasaannya. Allah suka pada orang yang kuat. Kuat tubuh badannya, kuat jiwa raganya, emosi perasaannya, jumpa ujian-ujian berat, dia tidak putus asa. Tak menunjukkan sikap-sikap negatif. Yang terhormati Allah sekalian, antara perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkenaan sifat putus asa, ialah jangan kita berputus asa dalam usaha menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Islam ini, sama ada nak menegakkan dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, masyarakat, tangga kita, di peringkat kampung, daerah, negeri, negara, dunia sebagai contoh. Yang kita berputus asa, di sebalik halangan-halangan, cemuhan, makian, pun kekangan, sekatan-sekatan, penghinaan yang dikenakan kepada. Jadi bagi sesiapa yang berusaha nak menegakkan agama Allah, agama Islam ini, nak ajak orang bukan Islam supaya penampak kebaikan Islam, menerima Islam sebagai cara hidup, maka janganlah kita jadi orang yang hilang punca arah apabila kita terima tentangan daripada orang yang kita nak dakwahkan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhallun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hijr ayat 56. Maksudnya yang dirahmati Allah sekalian ialah Nabi Ibrahim berkata, dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Nah, yang berkaitan kepada umat manusia, dan kita boleh ambil iktibar bahawa orang-orang yang putus asa, putus harap dari rahmat Tuhannya adalah tergolong di kalangan orang-orang yang sesat. Itu juga yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala beri peringatan kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin tentang tugas mereka dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah ini, menegakkan agama Islam ini. Jangan berputus asa. Dalam surah Ali Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam berjuang dan mempertahan serta menegakkan hukum Islam. Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Allah beri peringatan kepada Rasulullah dan para sahabat dalam perjuangan Islam. Jangan kita berputus asa. Sebenarnya kita berada di pihak yang benar. Allah kemenangan Allah akan beri dunia maupun. InsyaAllah kita akan sambung bicara di slot akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa
demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Weh, menang 10,000 ya? Ni hak menang Al-Alphabet Islam tu kan? Ya mudah mat nak menangnya. Kau ada candong sekarang. Al-Alpha ada cabutan bulanan untuk 13 negeri. Kalau kita kat Pahang ni, kita boleh masuk cabutan untuk orang Pahang je. Mudah amat tu peluang nak menang. Wak boleh menang 1 juta dan berbagai hadiah lain. Bini kau orang Johor, banyaklah peluang nak menang ya. Keknya kau ni kena cepat-cepatlah cari jodoh ya. Untuk info lanjut, layari www.bankislam.com. Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya, takkan
Radio Malaysia, Pahang FM. Okey, Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar yang telah pun mengikuti kami dari pukul 6 pagi sampai sekarang dan akan menganjak pula sampailah pukul 12 malam nanti ya, insya-Allah. Baik, sekarang ini kita nak bersama menerusi rancangan Temu Bual khas. Secara eksklusifnya kita menerusi talian telefon kita pada hari ini, dan hari ini kita nak bersama dengan pengarah MC Pahang iaitu Encik Muhammad Faisal bin Mat Noor dengan topik kita pada hari ini, setahun pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Faisal kerana sudi bersama dengan kita. Assalamualaikum Encik Muhammad Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Ain, apa khabar? Alhamdulillah baik. Clear tak suara saya? Clear. Okey, sebelum kita nak mengulas dengan lebih lanjut lagi sebenarnya berkenaan dengan jendela ni ataupun nama penuh dia, setahun pelaksanaan Pelan Jalinan Negara. Jendela ni sebenarnya Pelan Jalinan Digital Negara, okey. Jadi mungkin ada yang tak tahu apa benda sebenarnya benda ni. Mungkin Cik Faisal boleh perincikan dengan lebih terperinci lagi, dengan lebih orang kata secara ringkas dan juga padat, apa itu Pelan Jalinan Digital Negara, jendela tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada DJ Ain dan juga semua pendengar-pendengar Pahang FM. Mungkin di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah lah 1443 kepada semua para pendengar Pahang FM. Okey, berbalik kepada soalan DJ Ain tadi tentang apa itu Pelan Jalinan Digital Negara ataupun jendela. Sebut sedikit tentang Pelan Jalinan Digital Negara ini ataupun lebih dikenali sebagai jendela. Ianya adalah sebuah rancangan penyediaan infrastruktur digital berkualiti dan menyeluruh bagi memacu perubahan ke arah pendigitalan negara lah. Baik. Jadi jendela ni jendela akan memastikan aktiviti norma baru yang mana kita alami, yang kita hadapi pada hari ini, seperti bekerja dari rumah, perniagaan dalam talian dan juga PDPR dapat diteruskan walaupun negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Baik. Okey, jendela juga adalah satu platform pemudah cara komunikasi digital negara yang mana ia selaras dengan rancangan Malaysia yang ke-12 yang dilaksanakan daripada tahun 2020 sehingga 2025. Okey, dari segi pelaksanaannya DJ Ain, ada dua fasa pelaksanaan jendela ini. Baik. Fasa satu jendela ni telah bermula semenjak September tahun lepas lah, tahun 2020 dan dijangka siap pada penghujung tahun 2022. Fasa ini akan memastikan sumber-sumber infrastruktur digital yang sedia ada ni digunakan secara optimum bagi membolehkan talian tetap dan juga talian mudah alih yang berkualiti disediakan lah. Fasa satu ni dia merangkumi beberapa perkara lah. Pertama, dia membolehkan sehingga 7.5 juta premis dilengkapi dengan gentian optik untuk membolehkan perkhidmatan jalur lebar talian tetap yang berkelajuan tinggi disediakan. Yang kedua, fasa satu ni merangkumi usaha-usaha untuk meluaskan liputan rangkaian 4G daripada 91.8% kepada 96.9% lah di kawasan yang berpenduduk. Dan seterusnya yang ketiga, di bawah fasa satu ni kita berusaha untuk mempertingkatkan kelajuan jalur lebar mudah alih lah daripada 25 megabit per second kepada 35 megabit per second. Okey, dalam fasa satu ni juga kita ambil satu usaha tindakan yang kita akan lakukan adalah penamatan rangkaian 3G. Yang ini kita lakukan secara berperingkat sehingga akhir tahun 2021. Ini sebagai langkah untuk memantapkan rangkaian 4G yang mana kita laksanakan di bawah jendela ni dan secara tidak langsung memberi dasar yang kukuh lah bagi pelaksanaan rangkaian 5G ni, yang mana kita sasarkan akan bermula secara pilot pada suku keempat tahun 2021. Pada tahun ini kita mulakan di kawasan Lembah Kelang lah. Okey. Di fasa kedua pula, DJ tadi saya terangkan tentang fasa satu. Okey. Selepas asas infrastruktur digital dimantapkan dalam usaha-usaha yang dijalankan di bawah fasa satu, di bawah fasa dua
penggunaan teknologi yang bersesuaian akan dipertimbangkan, kerana di bawah fasa 2 ni kita sasarkan kepada kawasan-kawasan yang masih lagi lompong, yang masih lagi tidak ada liputan telekomunikasi yang baik. Dan di bawah fasa 2 ni kawasan-kawasan yang kita sasarkan ada kawasan-kawasan yang lebih jauh ke pedalaman, yang mana kos untuk menyediakan infrastruktur digital ni adalah lebih tinggi lah. So, kita tengah explore teknologi yang boleh kita gunakan untuk merapatkan jurang digital di kawasan-kawasan yang kita sasarkan di bawah fasa 2 ini. Itu dia. Baik, tadi Cik Faisal dah sebutkan berkenaan dengan 3G, 3G, 4G dan juga 5G kan, nak pergi sampai ke 5G. Tapi itu akan dimulakan dengan kawasan Lembah Kelang dulu. Namun kalau kita di negeri Pahang ini kita masih lagi belum sampai ke tahap 5G. Ada sesengah kawasan mungkin sampai. Mungkin kawasan tak sampai lagi kan. Jadi macam mana pelaksanaan tu kalau di negeri Pahang itu sendiri? Okey, nanti saya akan ceritakan tentang negeri Pahang, tapi daripada segi pelaksanaan jendela ni, jendela ni adalah dilaksanakan di seluruh Malaysia. Jadi matlamat pelaksanaan jendela ni dia nak memacu Malaysia menjadi sebuah negara digital yang efisien dan teguhlah. Dan jendela ni juga akan menjadi landasan kepada penyediaan liputan perkhidmatan jalur lebar berkualiti tinggi dan menyeluruh di seluruh negara. Di samping itu juga jendela ni mempersiapkan negara untuk peralihan daripada teknologi sekarang 3G, 4G kepada 5G lah. Lepas kita selesai lengkapkan fasa 1. Dan seterusnya macam saya sebut tadi, jendela ni adalah platform penambahbaikan komunikasi digital lah. Ini selaras dengan Pelan Rancangan Malaysia ke-12 yang kita laksanakan daripada 2021 sehingga 2025. Adakah ini satu kebetulan sebenarnya bila kita terjerumus dengan pandemik COVID-19 kan? Jadi Pelan ini telah pun dirancang awal dan ini orang kata salah satu platform kepada masyarakat kita juga untuk orang kata menerima jalur lebar yang lebih lagi meluas selepas ini kan. Baik, untuk perincian pelan jendela ini mungkin kita nak tahu juga mengapa ianya dilaksanakan dan apakah perincian mengenai pelan jendela ini, Cik Faisal. Okey, DJ Ain dan juga pendengar Pahang FM, semenjak Mac tahun lepas tahun 2020 Malaysia tidak terkecuali lah daripada mengalami ataupun menghadapi cabaran pandemik COVID-19 dan tidak ada siapa pun yang menjangka bahawa pandemik COVID-19 ni akan berlaku. Jadi apabila COVID-19 melanda negara dan seluruh dunia ini, ia telah mengubah landscape cara hidup rakyat lah. Betul. Satu dunia, bukan sahaja di Malaysia. Jadi pandemik ini telah mewujudkan kebergantungan yang sangat tinggi kepada internet di kalangan rakyat dan ini berlaku bukan sahaja di kawasan bandar maupun di luar bandar lah. Jadi penularan pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah kita lalui sekarang hampir masuk ke 2 tahun telah menyebabkan kerajaan mengambil langkah segeralah dengan merangka sebuah pelan yang kita panggilkan pelan jendela ni lah bagi menangani isu akses kepada internet berkualiti tinggi bagi perkhidmatan jalur lebar tetap dan juga mudah alih lah. Betul. Okey, sedikit perincian tadi DJ tanya tentang perincian. Secara umumnya jendela ni telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada dah lebih kurang tahun lepas. So sepanjang tempoh 11 bulan yang lalu ni kita telah keluarkan 3 laporan suku tahunan jendela yang memperincikan mengenai perkembangan dan kemajuan lah bagi setiap suku tahun jendela. Dan yang terkini ni adalah 30 Jun 2021 yang lalu lah. Yang mana dalam laporan 30 Jun yang lalu telah melaporkan sebanyak sejumlah 6.049 juta premis di seluruh negara yang telah dinaik taraf rangkaian jalur lebar tetapnya yang menggunakan teknologi gentian optik. Ini penting kerana dengan teknologi gentian optik ini membolehkan perkhidmatan jalur lebar tetap yang berkelajuan tinggi disediakanlah. Okey, so untuk yang keduanya sehingga 30 Jun ni sebanyak 957 tapak baru yang telah dibina di seluruh negara. Tapak baru ini merujuk kepada menara ataupun infrastruktur di atas bumbung lah. Ini bagi membolehkan usaha-usaha meluaskan liputan rangkaian 4G disediakan. Dan seterusnya pada masa yang sama juga kita ada lebih kurang 22,000 stesen pemancar di seluruh negara yang telah dinaik taraf
daripada rangkaian 2G, 3G kepada rangkaian 4G. Dan seterusnya dari segi liputan, kadar liputan 4G pada tahun lepas kita punya sebelum jendela dimulakan, kadar liputan adalah pada 91.8 lah. Dan alhamdulillah sekarang ni telah meningkat kepada 93.77 kadar liputan 4G di seluruh negara. Itu dia, alhamdulillah, maknanya penerimaannya cukup baiklah sekarang ini ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tadi saya ada tanya macam mana dengan perkembangannya di Pahang, sebab kita di Pahang ini tidak semuanya menyeluruh dengan 5G dan sebagainya kan, dan mungkin ada kesan-kesan sampingannya juga itu. Ya, betul DJ Ain. Untuk tadi saya pada peringkat permulaan saya cerita tentang pelaksanaan jendela di secara keseluruhan di seluruh negara. Tapi mungkin para pendengar Pahang FM berminat nak tahu bagaimana pelaksanaan jendela di Pahang. Untuk makluman DJ dan juga pendengar-pendengar Pahang FM, di setiap negeri di bawah Pelan Jendela di setiap negeri ada merangkumi 3 jenis projek pembangunan infrastruktur digital lah. Ini pelaksanaan projek ini melibatkan kolaborasi antara dana yang di bawah seliaan Suruhanjaya Komunikasi, iaitu dana kita panggil program pemberian perkhidmatan sejagat, dan juga dana komersial yang dikeluarkan sendiri oleh pihak syarikat-syarikat telcos. Okey, 3 projek yang dilaksanakan di setiap negeri ini. Yang pertama adalah jalur lebar talian tetap. Ini macam saya cerita tadi, kita sediakan rangkaian gentian optik di bangunan-bangunan lah, di premis perniagaan dan rumah dan sebagainya. Yang kedua adalah tapak baru untuk liputan jalur lebar mudah alih. Yang ketiga adalah jalur lebar mudah alih juga, tapi kita naik taraf stesen-stesen pemancar tu dari rangkaian 2G, 3G kepada rangkaian 4G. So ini adalah tiga projek utama yang dilaksanakan di peringkat negeri Pahang lah. Jadi untuk projek jalur lebar talian tetap bagi negeri Pahang, kita telah tetapkan sebanyak 118,226 premis yang telah disasarkan untuk dilengkapkan dengan rangkaian gentian optik secara berperingkat lah, sehingga kita selesai pelaksanaan fasa 1 ini pada penghujung tahun 2022. Dan sehingga 30 Jun DJ Ain, sehingga 30 Jun kita telah naik taraf sebanyak 21,340 premis di Pahang yang telah dilengkapkan dengan rangkaian gentian optik inilah. Baik. Dan ada baki sebanyak 96,000 lagi premis yang akan dilengkapkanlah dengan gentian optiknya rangkaian sehingga pelaksanaan fasa 1 selesai pada penghujung tahun 2022. Okey, bagi perluasan jalur lebar mudah alih pula, yang ini kita merujuk kepada perkhidmatan yang biasa orang suka gunalah, iaitu handphone. Perluasan mudah alih, jalur lebar mudah alih ni di Pahang kita ada 270 menara baru yang akan dibina. Dan sehingga 30 Jun ini kita sudah ada 26 menara yang telah siap dan telah pun beroperasi. Baik. Manakala baki 244 sedang dalam peringkat pelaksanaan dan akan ada beberapa yang siap dalam tahun ini dan selebihnya pada tahun depan sehingga hujung tahun 2022. Okay. Untuk jalur lebar mudah alih juga DJ Ain, selain daripada pembinaan menara baru, kita ada lebih kurang 1,673 stesen pemancar. Ini yang saya rasa pendengar-pendengar Pahang FM nak dengar. Pasal dia hadapi masalah lah 3G. So sekarang ini 1,673 stesen pemancar ni kita akan naik taraf kepada rangkaian 4G. Dan alhamdulillah kita dah siap pun 324 setakat ini. Dan 1,349 sedang dalam peringkat pelaksanaan. Dan ini dia akan lebih siap lebih awal daripada menara lah, pasal pembinaan ataupun naik taraf stesen pemancar ni dia tempoh pelaksanaan dia lebih cepat. Baik. Okey. So perluasan selain daripada itu DJ Ain ada satu lagi projek yang kita sedang laksanakan juga. Yang ini kita beri tumpuan kepada kawasan-kawasan yang lebih pedalam, lebih pedalaman lah dan terpencil seperti perkampungan orang asli. Dan di bawah projek ini kita telah tetapkan 69 kampung orang asli di Pahang akan mendapat perkhidmatan internet jalur lebar yang baik menggunakan teknologi satelit lah. Memandangkan kawasan tu lebih jauh ke pedalaman, kita menggunakan teknologi satelit lah. So insya-Allah yang ini pun sedang dilaksanakan dan kita jangkakan hujung tahun ni 69
kampung orang asli akan mendapat perkhidmatan internet jalur lebar lah, insyaAllah. Itu dia cara terbaru untuk telekomunikasi kita disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi benda-benda ini harus kita ambil titik beratkan lah sekarang ini ya. Okey, jadi kita berhenti rehat dulu seketika bersama dengan UK's I Love You, I Miss You di Pahang FM, satu pilihan. Oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So you're coming. Ooh, you're so sweet, so tight. I won't bite unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kids, cuddling. Rose petals in the bathtub, girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. La 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 la, I need you, baby. La la la, la la la, I got to see you, baby. La la la, la 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 la, girl, I'm trying to give you this. Hey, I'ma leave my door open. I'ma leave the door open, baby. I'ma leave my door open, girl. And I'm hoping that you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming just waiting for I'm waiting for you. Okey, masih lagi setia bersama di Pahang FM, satu pilihan lagu lain yang nak diputar, lagu lain yang keluar nasib baik, lagu ni sedap kan. Okey, terus kita bersama dengan Encik Muhammad Faisal bin Mat Noor, pengarah MCMC Pahang. Ini tadi yang kita cerita, kita dah terangkan sikit sebanyak, bukan kita lah, Cik Faisal lebih banyak menerangkan kepada kita berkenaan dengan jendela ataupun pelan jalinan digital negara. Jadi saya harapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Pahang FM sudah
sudah pun memahami sebenarnya apa pelaksanaan ini sebenarnya, apa kaedah-kaedahnya dan apa faedah yang kita terima setakat hari ini kan. Jadi alhamdulillah lah, kata mudah-mudahan. Dan kalau kita ikuti daripada awal tadi, Cik Faisal ya, kalau ikutkan plan digital ini bukan saja merangkumi di bandar-bandar besar, tetapi tetap juga merangkumi di kampung, di pedalaman orang asli dan sebagainya kan. Dan ini boleh membuahkan satu kegembiraan kepada mereka disebabkan keadaan sekarang ini, pandemik COVID-19, kita bergelut dengan budak-budak sekolah yang terpaksa bersekolah di rumah bersama dengan cikgu mereka kan. Ya, betul. Baik, sebelum itu mungkin kita boleh singkap kejayaan-kejayaan yang telah pun dicapai setakat ini, Encik Faisal. Okay, terima kasih DJ Ain sekali lagi dan para pendengar Pahang FM. Alhamdulillah hampir setahun semenjak plan jalinan digital negara ini dilancarkan, saya telah turun ke beberapa lokasi lah di sekitar negeri Pahang ni. Yeah. Yang pertama, kisah kejayaan yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Satu di Kampung Desa Murni Kedau. Kampung Desa Murni ni tidaklah jauh sangat daripada Bandar Temerloh. Betul. Dan masalah capaian internet jadual lebar di kampung ni memang sangat kurang memuaskan lah sebelum ini. Tetapi kita telah masukkan Kampung Desa Murni sebagai salah satu daripada kawasan sasaran kita di bawah jendela untuk negeri Pahang. Dan alhamdulillah pada bulan 4, bulan April yang lalu, kerja-kerja naik taraf menggantikan teknologi lama yang copper, menggunakan copper tu, kita gantikan dengan gentian optik, telah selesai dilaksanakanlah di Kampung Desa Murni Kedau. Dan alhamdulillah sekarang penduduk di Desa Murni Kedau ni telah boleh menikmati kemudahan internet jadual lebar berkelajuan tinggi yang lebih baik dan lebih laju, lebih stabil lah. Dan alhamdulillah juga dekat kawasan-kawasan situ, maknanya bila kita naik taraf tu, kawasan-kawasan kampung yang berhampiran seperti Kampung Ketam, Kampung Peragap, Kampung Seri Ketumbit dan Taman Seri Makmur Kedau boleh menikmati juga kemudahan internet jadual lebar berkelajuan tinggi hasil daripada kerja-kerja naik taraf yang kita jalankan di kampung tersebutlah. Okey, itu kisah kejayaan yang pertama. Kisah kejayaan yang kedua, kita telah pergi melawat 3 menara di Bera, di yang terletak di Felda Bukit Puchong, Felda Bukit Mendi dan juga kampung orang asli Sungai Tuang. Okey, sebelum ni kawasan ni hanya mempunyai liputan 2G dan 3G. Baik. Yang mana menyebabkan kesukaran penduduk di kawasan tersebutlah untuk mendapat perkhidmatan internet yang baik. Dan alhamdulillah selepas menara ni siap pada bulan Jun yang lalu, penduduk di situ boleh mula menikmati perkhidmatan 4G yang lebih baik. Yang kita anggarkan kat situ penduduk dia lebih kurang 5,500 orang. Dan yang mana dengan adanya perkhidmatan 4G ni, urusan PDPR, bekerja dari rumah menjadi lebih lancar. Dan semasa saya pergi ke Bukit Puchong ni, saya sempat juga berjumpa dengan pengurus Felda Bukit Puchong, yang mana beliau tunjukkan sendiri pengalaman dia. Sebelum ni dia nak gunakan aplikasi untuk monitor kerja-kerja peladangan Felda, memang tak boleh. Tapi bila selepas menara kita siap tu bulan 4 hari tu, alhamdulillah dia tunjuk dekat saya penggunaan aplikasi dalam talian tu memang sangat mudah dan lancar, tidak ada tersekat-sekat lagi lah. Dan yang menariknya lagi, dia kata sekarang ni dia tengah pertimbangkan untuk menggunakan drone sebagai salah satu daripada alat untuk memantau kerja-kerja peladangan di Felda Bukit Puchong lah. Wow. Yang ketiga, DJ Ain, ada satu lagi kisah di Kampung Relai di Lipis lah. Yang ini menjadi viral lah baru-baru ni. Mungkin pendengar FM pun ada perasan lah. Di mana penduduk kampung di Kampung Relai ni terpaksa naik atas bukit untuk mendapatkan liputan internet yang baik lah. Alhamdulillah berkat sokongan daripada kerajaan negeri dan juga kerjasama yang baik daripada pihak telco, kita telah turun ke kawasan dan kita tengok bagaimana kita boleh bantu untuk memastikan penduduk kampung mendapat perkhidmatan yang baik lah. Walaupun kampung ni termasuk dalam rancangan kita untuk kita naik taraf menara sedia ada, tetapi kita telah berjaya menyelesaikannya dalam masa yang singkat, yang mana sekarang ni pembinaan menara sementara akan dilakukan di Kampung Relai lah. InsyaAllah kita jangkakan dalam masa terdekat ni, seminggu 2 ni menara tu akan siap lah, ataupun selewatnya pada penghujung bulan ni lah, sebelum tarikh merdeka kita ni di Kampung Relai ni DJ.
Selain daripada itu, DJ Ain, di Pahang ni juga kita ada sebanyak 108 pusat internet community yang dibina oleh MCMC dengan kerjasama pihak penyedia perkhidmatan lah. Kita ada DM, DG dan juga Celcom lah yang membina PIK ni di serata seluruh negeri Pahang lah. Di setiap PIK ni kita ada 2 kaki tangan tetap lah, iaitu pengurus dengan penolong pengurus yang ditugaskan untuk memastikan matlamat PIK ni membantu penduduk di kampung tersebut ataupun di sekitaran kampung tersebut mendapat manfaat daripada PIK inilah. Dan di bawah fasa 2 sekarang DJ Ain, sekarang ni kita di bawah fasa 2 PPN, PIK kita telah mula dibuka lah. Tetapi kita beri keutamaan kepada pengguna-pengguna yang datang untuk tujuan PDPR lah. Mungkin di kawasan tersebut masih lagi tidak mempunyai liputan yang baik untuk perkhidmatan jalur lebar mudah alih, bolehlah datang ke PIK kita untuk menggunakannya bagi tujuan PDPR. Okey, selain daripada itu DJ, PIK ni adalah fungsi utama dia untuk melatih usahawan-usahawan lah dalam kalangan komuniti tempatan yang bertujuan memulakan perniagaan lah, sama ada memasarkannya secara online lah. Kita beri keutamaan melalui platform digital lah untuk e-dagang seperti menggunakan Shopee, Lazada dan sebagainya lah. Okey, dan sehingga kini saya just nak bagi tahu dekat para pendengar Pahang FM, sehingga kini kita telah berjaya melatih kira-kira 2,500 orang usahawan digital yang mana mereka ni bukan sahaja berjaya memasarkan produk mereka di dalam negara, tetapi berjaya melepasi pasaran luar negara yang mana yang dilakukan secara atas talian. Okay. Yang usahawan-usahawan ni kita berdasarkan rekod kita dia telah berjaya menjana pendapatan jualan bulanan sehingga ada yang sampai lebih sehingga 5 angka sebulan lah. Ini berkat daripada bimbingan serta tunjuk ajar yang dijalankan oleh staf dari PIK kita ni. Iya. Jadi sebelum kita nak lanjut ke seterusnya, macam mana kalau ada antara kita sekarang yang mendengar kita sekarang ini nak tahu macam mana dia nak jadi seorang nak jadi pelatih dalam PIK ni sebenarnya. Nak dapatkan ilmu tu bukan senang tu. Bagaimana nak jadi pelatih, dia boleh hubungi kita punya PIK. PIK kita akan bantulah. Kita ada modul-modul yang ditetapkanlah untuk setiap PIK ni, yang mana usahawan-usahawan yang baru perlukan bantuan boleh hubungi kita punya PIK, dan kita punya kaki tangan PIK di situ akan bantulah untuk share maklumat-maklumat yang dia telah diberi latihan supaya usahawan-usahawan baru ni boleh turut berkembang samalah seperti mana usahawan-usahawan yang sebelum ni lah. Okey, kalau macam adalah sedikit aduan yang nak disuarakan oleh rakyat, bagaimana secara lazimnya boleh dilakukan oleh MCMC ni sebenarnya? Okey, kita sebenarnya memang tidak boleh elak lah. Ya, MCMC sangat berterima kasih lah untuk aduan ni. Kita tidak boleh nak elakkan DJ. Kita terima, memang kita akui sekarang ni dalam keadaan pandemik aduan sangat tinggi lah. Jadi ada beberapa cara aduan yang boleh dilakukan oleh para pendengar Pahang FM lah. Yang untuk makluman, yang pertama sekali, sekiranya ada masalah tentang liputan, boleh rujuk kepada penyedia perkhidmatan mereka yang sedia ada lah. Contohnya kalau mereka gunakan Celcom, DG, Maxis, boleh rujuk terus kepada penyedia perkhidmatan masing-masing dulu. Yang penting catat butiran aduan, ambil nombor aduan, tarikh dan masa aduan serta nama pegawai yang menerima aduan. Itu adalah langkah pertama. Langkah kedua, sekiranya aduan tidak selesai selepas sebuah aduan dengan syarikat pemberi perkhidmatan masing-masing tu, boleh rujuk kepada, kita ada satu forum yang kita panggil Forum Pengguna Malaysia. Forum Pengguna Malaysia ni sepatutnya akan ambil tindakan lah sekiranya terima aduan daripada para pengguna. Dan akhir sekali sekiranya aduan masih lagi tidak diambil ataupun tidak diselesaikan, bolehlah rujuk kepada MCMC untuk kita bantu seterusnya bagi menangani isu-isu aduan inilah. Sebagai contoh, kita telah menerima beberapa aduan lah, macam saya sebut tadi, contoh kejayaan Kampung Relai. Dan kita juga ada terima aduan dari Kampung Tanjung Gahai, Kampung Mentara Baru di Merapu. Dan kita, bila kita dapat terima aduan ini, normally kita akan turun lah. Kita akan turun ke lapangan, bertemu pengadu bersama juga dengan syarikat pemberi perkhidmatan bagi menjelaskan apa tindakan yang boleh kita lakukanlah bagi menangani isu-isu yang dihadapi oleh para pengadu dan juga para pengguna lah. Dan biasanya berapa lama diambil untuk menyelesaikan suatu aduan itu?
Bergantung kepada jenis aduan lah, DJ. Ada yang kita boleh ambil yang immediately, ada yang ambil masa yang tempoh yang lama. Pasal pelaksanaan projek-projek ini memang mengambil masa yang lama. Pasal pembinaan menara, naik taraf dia bukan boleh berlaku sehari dua. Kurangnya pun macam naik taraf tu ambil masa ke 3 ke 6 bulan lah. Tapi yang penting adalah komitmen kita kepada bagi menyelesaikan aduan-aduan yang diadukan kepada kita. Baik. Kalau macam perlu dipahang ini, macam mana mereka nak dapatkan maklumat berhubung dengan perkembangan terkini Pelan Jendela? Mungkin boleh tengok pada laman sesawang ke dan sebagainya, macam mana? Okey, untuk makluman semua, sekarang ni Jendela kita telah lancarkan satu laman web Jendela Map lah pada bulan Jun yang lalu dah. Jadi orang ramai bolehlah memanfaatkan Jendela Map ini bagi menyediakan, tujuan dia sebenarnya adalah untuk menyediakan satu jejak liputan komprehensif lah. Tetapi kita sangat bergantung kepada maklum balas daripada orang ramai lah. Jadi menerusi Jendela Map ni, orang ramai bukan saja boleh mengetahui status liputan rangkaian di tempat masing-masing, tetapi boleh juga salurkan komen, maklum balas, dan pada masa sama juga kita tambah satu fungsi yang mana mereka juga boleh memohon perkhidmatan baru melalui laman web Jendela Map ni lah. Baik. Semua maklum balas yang kita terima ni DJ akan kita salurkan kepada penyedia perkhidmatan lah, bagi membolehkan mereka mengambil tindakan sewajarnya, sama ada mengatasi aduan tu ataupun mengambil kira dalam perancangan mereka yang akan datang lah. Baik. Jadi laman sesawangnya? Laman sesawangnya DJ maklumat lanjut mengenai semua Jendela dan juga Jendela Map boleh diperolehi daripada laman sesawang kita. Dia punya pautan adalah www.jendela.my. Selain itu kita juga MCMC kita ada laman media sosial kita melalui kita punya platform lah, iaitu di FB, IG ataupun Twitter MCMC lah. Maknanya boleh layari sajalah ya, seperti yang dah Cik Faisal sebutkan tadi, untuk kita mengetahui dan juga menyatakan komen ataupun untuk menambah baik pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Itu yang dialu-alukan sangat. Okey. Baik, akhir sekali harapan daripada MCMC Pahang untuk memastikan kejayaan pelaksanaan Jendela ini yang makan masa lama 2000 sampai 2025 kan? Itu fasa kedua. Fasa pertama sehingga 2022. 2022. Okey. Baik, silakan. InsyaAllah kita sekarang ni beri perhatian kepada usaha-usaha yang yang sedang dirancang dan yang sedang dilaksanakan. Kita harap para pendengar Pahang FM faham, kita bukan duduk saja, memang banyak kerja-kerja yang sedang kita jalankan dan kita harap semua boleh beri kerjasama lah. Dan sekiranya ada apa-apa aduan, boleh salurkan mengikut saluran yang betul yang mana saya kongsikan tadilah. InsyaAllah by 2022 apabila banyak projek-projek ataupun semua projek fasa 1 lengkap dilaksanakan, kita akan dapati perkhidmatan jalur lebar tetap dan juga jalur lebar mudah alih di negeri Pahang akan menjadi lebih baik, insyaAllah. InsyaAllah. Yang penting kita sebagai masyarakat jangan jadi netizen yang tidak, orang kata, yang tidak yang tak betul kan. Pastikan saluran kita itu ke pihak yang betul sebenarnya, untuk lebih mengetahui dan lebih jelas lagi tentang apa keadaan sebenar sekarang ini. Okey. Jadi orang kata ini salah satu bantuan yang sewajarnya dilakukan sebenarnya untuk menaik taraf juga sebenarnya tentang kata jalur lebar di Malaysia dan khususnya, tapi kata perlu kita ambil masa, jadi kena sabar gitu. Ya, betul. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Encik Muhammad Faisal Muhammad Nur, pengarah MCMC Pahang. Hari ini kita cerita bab ICT sikit. Ya, betul. Terima kasih. Yang tak faham lagi fahamlah lepas ni. Alhamdulillah. Yang penting mesej dia sampai lah. Ya, betul. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, telah pun bersama setahun pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara ataupun Jendela. Lepas ni kita boleh tahulah mengapa di tempat kita itu jalinan internet masih kurang dan sebagainya, masih lagi dalam fasa pembinaan, pelaksanaan dan sebagainya. Okey, jadi jangan marahkan siapa-siapa. Okey, yang penting kita kena sabar, tapi usaha kena ada. Kita tidak saja berpeluk tangan ataupun bercakap-cakap saja. Netizen memang ramai, tapi kita kena adakan usaha untuk menyatakan bagaimana perkara ini boleh diselesaikan. Okey, jadi jumpa dengan pihak-pihak yang tertentu yang sepatutnya untuk kita salurkan maklumat kita dengan tepat dan juga dengan lebih jelas lagi. Okey, ini dah UKIS, I love you, I miss you. Baru betul.